Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam satu KPLB. Itu ada kita punya program pada minggu ini Aman. Betul. Iaitu E-Expo TVET at KPLB. Alright, mungkin pada yang sedang menonton sekarang ni mungkin dah tengok muka saya sebentar tadi. So saya Afiq Kamal Dan saya juga Amar Abani. InsyaAllah akan menemani anda sepanjang webinar kita pada pagi ini. Ya, betul. Yes, Aman. Alright, mungkin sekarang ni yang sedang tengok mungkin berada di Dewan Kuliah orang panggil. Dewan kuliah lah. Ada juga mungkin yang berada di rumah. Yes. Sekarang ni yang berada di rumah tu Man, macam mana nak tengok tu? Siapa yang mungkin berada di rumah mungkin boleh tengok di FB Kementerian Pembangunan Luar Bandar dan juga ada cross post di FB agensi dan anak syarikat KPLB. Yes, seperti yang Datuk berkata sebentar tadi pada pagi tadi. So pada pagi tadi kita sudah pun selesai mungkin pelancaran untuk program E-Expo kita. Ya, betul. Info-info introduction lah. Betul. Untuk E-Expo ni sebenarnya. Okey Amal, untuk E-Expo kita yang pada minggu ini dijalankan di Universiti Kuala Lumpur, kiranya Universiti Kuala Lumpur ni sebagai tuan rumah. Ya, betul. Kiranya daripada hari apa ke hari apa tu Man? Daripada hari Isnin sehinggalah ke hari 8 Oktober. 8 Oktober. 8 Oktober hari apa? 5, 6, 7. Khamis lah. Khamis. Saya saja nak test saya punya partner ni. Dia dah lupa hari dah. Okey. So untuk E-Expo pada kali ini kita akan jalankan secara online ya Mal. So pada 5 Oktober hingga 8 Oktober. InsyaAllah selama 4 hari ini banyak aktiviti yang telah pun kita rancang. Yes. Dan mungkin sekarang ni yang mungkin tengah tengok sekarang ni Mal. Kita tanya apa benda slot untuk pagi ni. Yes. Dan pertama kita. Dan tidak lupa juga Mal yang sekarang tengok ni mungkin daripada kalangan ibu bapa. Ibu bapa mungkin dia ada belajar kot. Betul. Mungkin yelah macam sebelum ni, kat mana nak hantar anak aku pergi belajar, kat mana nak hantar anak saya pergi melanjutkan pelajaran dan sebagainya. Jangan risau, pada E-Expo pada kali ini kita akan terangkan lebih detail. Kiranya anda tak perlu datang ke sini, mungkin sebelum ni Amal. Sebelum ni kena datang Expo, kena datang Carnival. So kalau tak datang tak dapat. Tak tahu info lah. Tak tahu info. Tetapi kelainan pada 2020 ni kita menggunakan saya percaya sekarang ni tak kisahlah anda berada di mana pun mesti ada smartphone. Ya, betul lah, ada smartphone. Itu penting sekali. Paling basic ada Facebook. Facebook kalau untuk sesuatu mungkin Twitter, Instagram. Tetapi pada kali ini Facebook sekarang ni kita dah boleh live. Platform yang sesuai lah. Yes. Okey Man, macam Datuk kata tadi kita ada pelbagai institut yang berada di bawah KPLB ataupun TVET. Ya, betul. Pada kali ini insya-Allah kita akan memfokuskan kepada UniKL. Alright, pada Universiti Kuala Lumpur. So, ini info sedikit lah Mal. Pada pengetahuan anda, Universiti Kuala Lumpur ada 13 buah institut. Alright. So anda jangan pelik macam saya tengok kat Kedah ada satu. Saya tengok dekat Perak ada satu. Kat mana lagi Mal? Kita ada dekat KL, itu paling penting lah. KL kita ada 6, 7 macam tu. 7 kan? 7. Okey, lagi kita ada di Johor. Kita ada di Melaka. So anda pelik macam mana UniKL ni terlalu banyak. Okey, insya-Allah sebentar lagi kita akan bersama dengan panel kita. Ini sedikit mukadimah lah yang kita terangkan kan. Kita tahulah. Yes, okey. Alright, so kita akan bertanyakan sedikit sebanyak tentang soalan-soalan yang telah kita sediakan Mal. So sekarang ni mungkin semua orang nak tahu. UniKL ni orang dah tahu dah. Buka je radio dah tahu dah. Dah tahu dah. Dengar je mesti ada. Yang baru ni kita ada dengar yang baru punya. Betul. Daripada rakan kita. Wow, kita kita datang. Okay. So itulah Universiti Kuala Lumpur. Tetapi apakah intipati dia? Intipati apa yang menarik? Apa yang menarik tentang Universiti Kuala Lumpur? Yeah. Apa yang dijual? Itu slot kita. Itu slot kita bukan. Okay. Alright, so dengan itu saya menjemput daripada tim mesra Universiti Kuala Lumpur iaitu TS Dr. Ida Nadirah binti Roslin. Berikan tepukan untuk beliau. Alright, seterusnya Mal, kita ada siapa? Okay, seterusnya kita ada Dr. Zalhan Muhammad Zin daripada UIO. Berikan tepukan untuk beliau lagi. Okey, yang terakhir kita ada daripada SDCL, Student Development and Campus Lifestyle. Kita ada Tuan Salwani Elias Awang. Okey, berikan tepukan untuk beliau. Alright Aman. Sebelum kita pergi ke salah seorang panel ni dan sebagainya, so kita nak bertanyakan kepada Dr. Ida dulu lah. Okey, nama manjanya Dr. Ida, betul ke? Ya, betul. Okey. Kita dah cerita sikit tentang tadi Universiti Kuala Lumpur ada 13 dan sebagainya. Mungkin Dr. Ida boleh memberikan pengenalan mengenai UniKL dan program-program yang ditawarkan.
Silakan. Okay. Terima kasih Afiq dan juga Amal. Okay, pada hari ini saya ingin menceritakan tentang penubuhan UniKL lah, sebab saya tahu walaupun dekat dalam radio kita ada dengar lagu UniKL, dekat TV pun ada keluar crawler UniKL, tapi orang selalu tahu UniKL, tapi secara amnya sejarah tentang penubuhan UniKL ni mungkin orang kurang tahulah. So kita balik kepada penubuhan asal UniKL, di mana UniKL ni atau Universiti Kuala Lumpur telah ditubuhkan pada 20 hari bulan Ogos 2002. Yes. Maksudnya pada bulan Ogos yang lepas kita barulah menyambut ulang tahun ke-18 Universiti Kuala Lumpur. Muda lagi. Orang kata apa, sweet 18. Yeah. Okay, right. Baru habis SPM. Nak masuk universiti lah kan. Okay. So, dalam 18 tahun penubuhan ni, asal usulnya adalah Universiti Kuala Lumpur ni adalah gabungan institusi-institusi di bawah Teknikal MARA dahulu. Contohnya seperti Malaysia France Institute, Malaysia Spanish Institute, British Malaysia Institute dan sebagainya. Jadi tertubuhlah Universiti Kuala Lumpur. Okay, Universiti Kuala Lumpur ni adalah milik penuh MARA, walaupun dia adalah salah sebuah universiti swasta. Betul. Tetapi itu yang nak kena terangkan sekarang ni. Tetapi dia adalah milik penuh MARA. Yeah. Okay, dan kita juga adalah di bawah universiti gabungan Government Link University. Okay, jadi dengan erti kata lain, para pelajar ataupun pemohon yang ingin memasuki Universiti Kuala Lumpur ni, kita menyediakan pelbagai platform-platform pembiayaan pendidikan yang boleh membantu para pelajar masuk ke UniKL. Okay, selain daripada itu, penubuhan UniKL ni adalah tertasar kepada Premier dan High TVET lah, di mana kita adalah salah satu universiti ataupun satu-satunya lah universiti di Malaysia ni yang melaksanakan High TVET. Okay. So, suka saya nak ceritakan dekat sini. Macam tadi Amal dan Afiq ada maklumkan kepada kita, kita ada 13 institusi di bawah UniKL. Okay, di bawah 13 institusi ini, dia terletak di 12 kampus di seluruh Semenanjung Malaysia, iaitu di mana? Di Johor, di Melaka, kita ada di Selangor, Lembah Kelang lah. Okay, kita ada di Perak dan juga di Kulim. Kita panggil dia high tech lah, Kulim High Tech. Okay, iaitu Malaysia Spanish Institute. Okay, walaupun kita ada 12 kampus kita ni berbeza dengan universiti-universiti lain. Contohnya macam ada IPTA ada 13 branch, 25 branch. Tapi di UniKL ni setiap kampus tu memberi pengkhususan tersendiri. Dia ada specialist dia. Ya, specialization. Jadi contohnya kalau ada pelajar yang nak menyambung pelajaran dalam bidang chemical engineering, kejuruteraan kimia, dia hanya boleh dapatkan program tersebut di UniKL MySet di Melaka. Okey. Kalau dia nak aviation di Sepang, kita tak offer lah program-program yang sama di setiap kampus-kampus kita tu. Itu yang uniknya UniKL ni berbanding dengan institusi pengajian yang lain di Malaysia lah. Okay. So kita ada banyaklah pengkhususan. Contoh seperti electrical engineering, welding, design manufacturing, accounting, business dan sebagainya. Setiap pengkhususan tu kita boleh rujuk di laman website kami lah, www.unikl.edu.my. Alright Amal, itulah dia sedikit tentang Universiti Kuala Lumpur. Ya, sebab betul. yang apa yang saya kata yang nak tekankan tadi tu, orang kata kan UniKL ni mahal, swasta dan sebagainya. So adalah milikan penuh daripada MARA. So MARA ni seperti anda tahu, anda tahulah macam mana. Yalah, macam manalah dia punya cara. Macam yang kata tadi, kita ada spesialis kampus. Contoh Amal, masa sekarang ni kita di tuan rumah, kita di UniKL MIT. MIT tu apa Man? MIT Information Technology lah. Iaitu yang di mana kita sekarang ni fokuskan kepada IT. IT, ya betul. IT, so multimedia. Macam chemical engineering di Melaka dan sebagainya. Alright Man, seterusnya Man. Okay, seterusnya. Kita nak tanya sikit lah, apakah program-program yang UniKL ni, yang kita tahu UniKL menawarkan program-program ke arah higher TVET kan? Tapi apakah higher TVET ni sebenarnya? Mungkin student dan mungkin ibu bapa boleh tahu TVET. Selalu orang katakan pasal TVET, pasal IR 4.0 lah dan sebagainya. Tapi apa higher TVET ni sebenarnya? Mungkin boleh terangkan sikit. Okey, rasanya Amal dengan Afiq faham tak TVET tu apa? TVET tu faham. Okey, technical, vocational, lepas tu?
Yang ada dalam tulis tu. Technical and vocational training and education. Training and education. So kalau high TVET tu maksud tu higher technical vocational and training and education ataupun dalam bahasa yang mudah kita faham adalah latihan dan pendidikan tinggi dalam technical dan vocational. Apa yang saya faham TVET ni hands on. Ya, hands-on, practical. Hands-on learning. So, UniKL ni kita tawarkan program-program ke arah melahirkan HTVET ni lah, di mana program-program ni selain daripada teori, kita mengutamakan praktikal lah dalam pendidikan kita ni. So, pembelajaran secara praktikal kita berikan secara langsung semasa proses pembelajaran disediakan. Betul. So, di bawah HTVET ni, kalau tak silap saya, kita sebenarnya come up with this, kita panggil apa, kita datangkan kita punya package pendidikan ni ke arah era industri 4.0. Jadi dengan itu UniKL telah mengambil langkah yang lebih drastik di mana kita telah memperkenalkan satu model yang kita namakan sebagai UniKL Value Based HTVET Education Model. Okey. Dalam model tersebut dia ada 4 lah bidang keutamaan yang kita berikan supaya kita dapat sediakan pelajar-pelajar yang bergraduan daripada UniKL ni menjadi pelajar-pelajar yang boleh menepati kebolehpasaran di masa akan datang. Mana pergi je boleh. Mana pergi je boleh, kerja apa pun boleh. Tak Okay? kisah Tak apa-apa. kisah. Okay? So dengan itu samalah dengan kita punya tagline. Betul. Whereby apa dia? Where knowledge is applied. Yang dreams realized tu belum lagi sebab tak graduate lagi kan? Tak graduate. Right. Okay. So where knowledge is applied. Okay, jadi model ni kita perkenalkan ada 4 tadi saya cakap. Yang pertama dalam pengajaran dan pembelajaran kompetitif. Maksud kalau you all perasan setiap tahun kita ada inisiatif untuk memperkasakan kita punya education syllabus kan. Okay, selain daripada itu kita meningkatkan kualiti kurikulum dan juga membentuk professionalism akademik. Jadi para akademik yang kita pilih dan bekerja di UniKL ni kebanyakannya mempunyai experience dalam bidang industri yang tertentulah. Maksudnya datang daripada sudut cemerlang. Ya, sudut cemerlang. Syukur diberi peluang. Ya, betul. Alright. Itu lagu sebenarnya. Lagu yang dipetik bibit lagu tu mempunyai maksud yang tersendiri kan. Maksud dia sebenarnya. Dia mengaplikasikan semuanya. Okey. Dan yang terakhir yang paling penting untuk pelajar adalah pembangunan dan pembentukan DNA UniKL. Yang itu yang ditekankan supaya bila orang sebut graduate UniKL atau graduan UniKL aja, orang dah tahu dah empat ni ada pada dia. Okey. So itulah yang mana HTVET ni kenapa kita terapkan dekat dalam pendidikan UniKL. Okay. Apa yang saya teringat macam dulu kita punya bekas presiden, dia kata kan nak tidur pun nampak macam UniKL. Nak Jalan pun sama. Jalan pun cara UniKL. Itu yang dikatakan tentang UniKL DNA tadi tu. Okey Man, soalan yang terakhir bagi Dr. Ida. Silakan. Okey. Soalan seterusnya okey. Kita tanya sikit. Mengapa UniKL perlu menjadi pilihan sebagai institut pendidikan tinggi di Malaysia? Kenapa UniKL ni apa yang special macam dia jadi orang pilihan? pilih. Okay. Sebelum saya jawab soalan tu, apa kata saya tanya dulu dekat you all. Kenapa UniKL menjadi pilihan anda? Okey, untuk pengetahuan anda, kami berdua ni berkawan daripada sejak bangku sekolah lagi sebenarnya. Sekolah menengah. Sekolah menengah, ya. And then terutama, Mal, jom kita masuk universiti. Mana silap je. Betul lah, tapi Amal masuk dulu. Sabar dulu. Tapi Amal masuk dulu. Dia masuk dulu pada tahun 2014. 2014. Dia ceritakan tentang UniKL ni. Tapi dia tahu minat saya tentang multimedia. Okay, Afiq, why not kau masuk UniKL? UniKL tawarkan macam ni dan sebagainya. So saya berminat dekat situ. Dia cerita UniKL ni banyak hands on. Dia tak banyak yang dia memang ada fakta. Memang teori dan sebagainya. Teori dan sebagainya, tapi dia more to hands on. Apabila kita dah ada ilmu dekat situ, kita banyak tu hands on. Itu macam okay, why not saya masuk UniKL sampailah sekarang 2020 daripada diploma degree insya-Allah, master PhD dan sebagainya, apa yang ada saya ambil insya-Allah. Itulah daripada saya. Itu daripada Nila Afiq. So kalau daripada Amal pula? Daripada saya sendiri, asalnya saya macam dikiki lah. Maksudnya tengok apa yang universiti mana saya nak masuk sebab tak dapat daripada UPU. And then saya tengok Universiti Kuala Lumpur ni macam menarik pula. Apa dia punya course dia lebih maksudnya spesifik. Spesifik. So saya macam dekat sekolah menengah pun asalnya ambil IT.
And then saya masuk sini, saya lanjutkan pelajaran dalam IT jugalah. Itu So kalau berdasarkan jawapan tu adalah disebabkan minat dan bidang yang dipilih lah minat kan. dan bidang lah. Okay. Untuk pengetahuan semua kan, kenapa kita perlu pilih UniKL ni? Okay, salah satunya adalah disebabkan dia punya cara pembelajaran lah. Kita dah mengadaptasikan cara pembelajaran yang secara orang kata apa online. Kita ada problem based learning, maksudnya yang orang kata apa, yang terkini lah. Okay. And then selain daripada itu, yang paling utama adalah pembelajaran dari segi praktikal. Tiadalah kot universiti yang 70% tu mengajar lebih kepada praktikal daripada teori. Okay, so hands on lah dekat situ. Nombor 2 adalah disebabkan oleh kualiti. Of course, program-program di UniKL ni mendapat pengiktirafan badan-badan tertentulah. Contohnya seperti MQA dan agensi-agensi kelaikan yang lain. Yang ketiga adalah yang paling utama, kebolehpasaran graduan. Pada tahun 2020, kita telah mendapat lebih kurang 92.9%, iaitu kita panggil graduate employability rate lah. Okey, kebolehpasaran. Ya, hampir 100% lah. Okey, yang mendapat pekerjaan selepas mereka bergraduan selama tempoh 6 bulan daripada tarikh bergraduan lah. Okey, yang keempat adalah tentang program dan kurikulum. Seperti yang saya maklumkan tentang pensijilan khas, kita ada juga program-program tambahan yang lain. So sebagai pelajar mungkin you all tahulah, kadang-kadang kita ada sijil-sijil yang boleh add on dekat dalam silibus kita. Tenaga pelajar yang terdiri daripada yang mempunyai pengalaman industri yang luas, sudut cemerlang tadi, dan yang terakhir, ini yang kalau boleh saya nak baca lah, iaitu pengiktirafan antarabangsa. Okey, di mana pada tahun ni saja kita ada dapat 4 pengiktirafan antarabangsa. Suka saya kongsilah bersama semua. Kita telah berjaya mendapat QS Asia Ranking Top 300 pada tahun ini, Myra Most Improved University 2020. Okey, Top Islamic Finance Institution World number 6 2020, iaitu untuk University Business School. Dan yang terakhir, yang terkini, Top 10 Time Higher Education World University Ranking Malaysia 2021. So apa lagi nak kan? Tetapi nak juga saya share, dalam banyak-banyak student UniKL ni yang sebanyak 21,000 lebih ni yang kita ada, sebanyak 60% adalah datangnya daripada luar bandar. Jadi walaupun universiti apa tadi, swasta, kita buka pintu kita pada semua orang seluruh Malaysia lah untuk masuk ke UniKL. 60% tadi Zuman. 60%. Dia lebih kepada separuh tadi. Alright. So itulah dia mungkin mukadimah daripada Dr. Ida tentang Universiti Kuala Lumpur. Nama pun mesra. So mesra je dengan orang. Okay. Kiranya daripada Dr. Ida tadi dah pun ceritakan tentang mukadimah tentang Universiti Kuala Lumpur. Kenapa nak kena pilih Universiti Kuala Lumpur. Tentang award tadi Man. Saya pun baru tahu sebenarnya kan. Award baru saja tadi kan. Alright. Macam-macam award dah dapat dah. Okay, macam mungkin ada yang nak masuk di Universiti Kuala Lumpur and then nak melanjutkan pelajaran ke luar negara. Luar negara. Ini the most favourite question lah yang saya boleh katakan daripada ibu bapa, sebab kami pun ada menjaga juga untuk orientasi dan sebagainya. Banyak ibu bapa yang bertanyakan soalan, macam mana macam mana anak saya nak fly? Macam mana anak saya nak fly? Anak saya nak pergi sana sini kan. Dia tak cakap macam tu. Tak ada. Parent jumpa saya okey je kan. Okey, so dengan itu saya menjemput Dr. Zalhan daripada UIO. Apa tu UIO teman? Okey, boleh Dr. Zalhan terangkan UIO tu satu bidang kuasa di Universiti Kuala Lumpur ni apakah? Orang panggil bidang kerja di sini. Okey. Assalamualaikum. Terima kasih Afiq dan juga Amal. Selamat pagi. Salam sejahtera semua. UIO adalah UniKL International Office. UniKL International Office. Antarabangsa UniKL. So di UniKL, di UIO kita menguruskan semua kerjasama dengan luar negara lah, termasuk dengan program-program yang berkaitan dengan mobility juga, iaitu pertukaran pelajar. Okey, macam kena pula soalan aku tadi, macam kesinambungan kan? Kesinambungan. Okey, macam yang saya bertanyakan tadi, bolehkah pelajar daripada Universiti Kuala Lumpur, kiranya contohlah pelajar tu dah masuk ke Universiti Kuala Lumpur, boleh ke dia menyambungkan pelajaran dia di luar negara dan mengikuti pengajian di Universiti Kuala Lumpur, dan di manakah mereka dapat pergi? Okey, so ini memang soalan yang student memang suka tanya. Betul. Jadi jawapan kepada ini ialah boleh dan memang digalakkan untuk pelajar UniKL
untuk dapat pengalaman sambung pengajian di luar negeri. Jadi sebenarnya pelajar UniKL ni boleh sambung selama 1 semester hingga ke maksimum 2 semester. Satu semester bermaksud 6 bulan lah. 6 bulan lah. Jadi 2 semester maksimum setahun melalui program yang kita panggil nama dia is ISEM, iaitu International Students Exchange Mobility lah. Jadi lebih senang kita panggil dia sebagai mobility program lah, ataupun bahasa Melayunya program pertukaran pelajar antarabangsa. Itu lebih mudah. Jadi program mobility ni kita mula ada di UniKL pada tahun 2010. Jadi tahun ni dah 10 tahun dah. Dah 10 tahun. Jadi dah ramai, macam tahun lepas pun dah ada 300 lebih students yang pergi ke luar negara lah, di pelbagai negara. And salah satu kelebihan kepada pelajar UniKL bila mengikuti program mobility di luar negara ialah dia tak perlu bayar yuran pengajian di sana. Jadi di rakan universiti kita kat sana, jadi tak perlu bayar yuran pengajian di universiti rakan kita tu. Jadi dia boleh pergi and then belajar kat situ lah. Jadi and mobility ni juga ada 3 jenis mobility. Yang pertama ialah mengikuti kelas. Sama macam pelajar yang pergi kelas di UniKL lah kan. Jadi sama juga. So pergi kat sana pun dia masuk kelas juga. Kalau dia ada 3 subjek, so dia pergilah 3 kelas macam tu. And yang kedua ialah practical. Latihan practical atau internship. Jadi pelajar juga boleh ada peluang untuk membuat latihan practical saya rasa practical ni yang cukup popular. Ya senang untuk di universiti di luar negara lah. And then yang ketiga ialah ini lebih kepada untuk pasca siswaza lah, untuk buat penyelidikan apa semua. Jadi kalau pelajar UniKL tu daripada degree dia buat kat sini, dia boleh sambung mobility, mungkin sambung nanti pun dia boleh pergi lagi. Ada jadi untuk buat mobility. Kita ada lebih 40 negara. Kita punya kerjasama banyak termasuk di especially di Eropah. Jadi negara-negara kenal lah macam Perancis, Jerman, Spanyol, Itali, Poland. Ini semua negara bola ni. Bola lah. Jadi kita ada banyak rakan di negara tersebut. Dan di Asia juga kita ada Korea Selatan, Jepun kan. Kalau K-pop semua tu boleh lah. Itu memang popular rasanya. Itu popular. Jadi orang panggil UniKL kedua kat sana. Ya. Pergi macam balik kampung. Dan tak lupa juga kita pun ada banyak rakan kita di negara ASEAN lah. Di jiran kita kan. Betul. Indonesia, Filipina, Thailand, Vietnam. Jadi secara keseluruhan kita ada lebih daripada 150 kerjasama dengan universiti-universiti luar di pelosok dunia. Jadi contoh dia kalau contoh universiti yang terkemuka, contohnya di Eropah kita ada IE University di Spanyol, kita ada Politecnico di Torino di Itali, University de Minho di Portugal. So banyak. Pelbagai negara kita. Itulah Amal. Nak dikatakan digalakkan. Digalakkan untuk pergilah. Mungkin orang tu ataupun student tu berminat. So boleh berjumpa dengan mengikut setiap kampus lah. Kampus ada dia punya MIT ke UBIS dan sebagainya, jumpa dengan person in charge daripada tim daripada UIO ni lah. Tapi dia kena masuk UniKL dululah. Masuk UniKL baru dulu. tahu. Baru tahu. First of all melangkah masuk UniKL dulu. Lepas tu baru e-supply. Lepas when knowledge e-supply dia ada apa man? And dream realize. Bukan sebelum tu. Where apa lagi satu? Apa tu? Where jodoh e-supply. Where jodoh e-supply. Itu the orang panggil apa? Parody. Itu orang panggil apa? CJ tambahan. Okay, so sebentar tadi kita dah dapat tahu. Mungkin para pelajar kita nak tahu tau. Okay, luar negara ni banyak. Negara Eropah dan sebagainya. Orang panggil apa? Tough lah. Mungkin persiapan dia macam ataupun dia punya mindset ataupun persiapan dia macam mana nak pergi ke luar negara tu, persiapan orang tu sebelum nak pergi ke luar negara mungkin nak kena panggil apa, dia punya CGPA ke kena ada duit poket dan sebagainya. Silakan. Okey, untuk pelajar yang untuk ke luar negara, program mobility ni memang ada syarat-syarat dia lah. Terutamanya untuk mendapatkan penajaan. Di sini contohnya kalau pelajar-pelajar yang di bawah tajaan pelajar cemerlang, di bawah tajaan MARA, jadi mereka berpeluang untuk mendapatkan tajaan untuk program mobility ni. Jadi sama je. Jadi peluang tu ada lah, di samping oleh
tajaan daripada Mara tu. Yes, itulah dia mana. Ada syarat-syarat. Ada syarat-syarat dia. Bukan senang-senang. Saya nak pergilah, jom pergi. Jom. Ada syarat dia. Ada syarat-syarat yang perlu dituruti lah. Betul. Apa-apa pun boleh keep Roger orang panggil lah. Orang muda panggil PM tepi, Roger tepi kan. Papa Roger. Papa Roger. InsyaAllah kita punya tim-tim daripada UIO ataupun daripada setiap kampus ni cukup friendly. Yang nak bercerita tentang ini dan sebagainya, so tak ada masalah. InsyaAllah boleh share. Okey Man, boleh share. Soalan yang terakhir daripada UIO, silakan. Okey. So kita dah tahu pasal ISEM dan sebagainya, tapi kita nak tahu apa kelebihannya kita mengikuti program ISEM ni, dan macam mana pula seperti yang tadi ni di segi tajaan dia kan. So kita nak tahu apakah kelebihan untuk student-student yang masuk Universiti Kuala Lumpur ni pergi program ISEM ni. Dan juga tajaan tadi tajaan tadi tu. Ada spesifik. Ada spesifik lagi, mungkin ada lagi lebih terperinci. Ya. Kelebihannya, salah satu kelebihannya ialah untuk pelajar mobility ni, dia akan dapat dua transkrip. Dua transkrip. Transkrip akademik dan kurikulum. Tapi bila dia masa mengikuti mobility tu di luar negara, katalah selama satu semester, jadi dia akan dapat transkrip keputusan dia daripada universiti rakan kita tu. Jadi yang tu akan pelajar tu akan dapat lah. Jadi itu salah satu kelebihan, dan juga dinyatakan dalam dia punya transkrip kurikulum. Kelebihan lagi ialah ia merupakan hasil nilai tambah lah kepada pelajar kita, pelajar UniKL ni. Jadi dibuktikan ramai pelajar-pelajar yang mobility yang mendapat peluang pekerjaan di syarikat-syarikat multinasional dan juga syarikat terkemuka negara. Dia disebabkan program ni sebenarnya dapat memberi pendedahan antarabangsa kepada pelajar tu. Jadi mereka dilihat lebih, orang kata, berketerampilan. Jadi yakin pada diri sendiri. Jadi and then pandangan pun luas, dapat mengenal budaya sosial ekonomi yang berbeza di negara yang dia belajar dulu lah. Jadi benda-benda itu secara tak langsung membantu dia personality pelajar-pelajar tersebut. Dan di samping komunikasi lah. Dan ada juga kita punya para pelajar kita yang sedang bekerja di luar negara. Exactly. Daripada kesinambungan daripada program mobility tadi. Jadi dari segi tajaan tu, selain daripada Mahara punya tajaan untuk pelajar-pelajar cemerlang tu, UniKL juga kita juga ada beasiswa juga daripada rakan-rakan universiti kita. Jadi itu ada, jadi kita pun boleh bantu dari segi tajaan beasiswa itulah untuk program mobility. Dan di samping tu UniKL juga sebahagian daripada bersama rakan-rakan kita di Eropah, universiti-universiti di Eropah adalah merupakan sebahagian daripada konsortium di bawah Kesatuan Eropah dalam bidang pendidikan, pembangunan dan pendidikan. Jadi di sana program kita panggil Erasmus Plus. Jadi Erasmus Plus tu kita ada dana lah yang boleh menghantar beberapa student mobility ke sana. Jadi memang peluang untuk pergi tu ada. Memang cerah. Jadi kita boleh cerita detail lagi lah untuk benda tu memang kita ada. Okey, itulah dari Mas, sedikit yang kita boleh sediakan, kerana tadi dengan Dr. Aida mengajak kita masuk UniKL. Bila dah masuk UniKL, kita dah tahu intipati dan sebagainya. So lepas tu kita nak tahu pula peluang nak pergi ke luar negara. Sangat cerah. Macam yang Dr. Aida kata tadi, 60% daripada luar bandar. Mungkin tidak berkesempatan untuk ke luar negara, tetapi waktu belajar ni Mal, kena taja ni kan. Lagilah dia punya peluang tu lagi besar. Alright, insyaAllah untuk pengetahuan anda, untuk nak tahu lebih lanjut lah Mal tentang UIO dan sebagainya, masuk UniKL. Itu boleh penting. Itu step yang pertama. Register awal. Register dulu. www.unikl.edu.my. Yes, itu betul. Dah study ke? Tak ada. Okay, lepas tu nak tanya pasal internship ke, pasal mobility dan sebagainya, boleh jumpa dengan di setiap kampus yang ada, berjumpa dengan tim daripada UIO tadi. Alright Man, kita sudah selesai daripada Dr. Zalhan. Terima kasih banyak atas perkongsian tentang kita punya pengajian di luar negara. Okay, kita dah tahu pasal UniKL, kita dah tahu pasal ISEM tu. Sekarang ni kita nak tahu pasal apa pelajar ni bila dekat UniKL ni, dia punya lifestyle dia. Ataupun dia punya orang panggil pencorak dia dalam sekolah. Tengok orang yang cakap sekarang ni kan. Akak bagus sendiri bang. Ya tu, dia try. Dah ada apa panggil, contohlah. Idol. Contoh terdekat lah. Okey, dengan itu daripada tim SDCL, saya menjemput daripada Tuan Salwani untuk mungkin kita boleh sharekan sedikit tentang macam yang tadi Dr. Aida kata tentang UniKL DNA, tentang Amal kata tadi UniKL lifestyle. Alright, mungkin daripada Doktor, bolehkah apakah formula UniKL
ke arah melahirkan graduan yang holistik, iaitu seimbang dari aspek akademik dan pembangunan pelajar. Silakan. Character building lah mungkin. Character building. Silakan. Okey, terima kasih Hafiq. Okey, mentang-mentanglah saya cikgu matematik, saya tanya formula. Sebab saya tahu doktor ni merupakan cikgu matematik. Saya cikgu matematik, dia sebut perkataan formula. Okey, kita tahu seperti mana yang Amal dan Hafiq mention tadi, sebenarnya mereka adalah contoh kepada hasil bimbingan daripada Student Development and Campus Lifestyle. So Afiq ada sebut tadi SDCL. Yes. Okey, tak tanya pula apa SDCL ya. Apa SDCL? Saya terangkan sikit boleh ya? Okey, SDCL adalah Student Development and Campus Lifestyle. Dalam bahasa Melayunya apa Afiq? Hal ehwal pengguna pelajar. hal ehwal pelajar. Itu nama tak glamour lah tu. Yang glamour ni adalah gaya hidup kampus. Kita tukarkan. kita UniKL kan? UniKL pembangunan mahasiswa dan gaya gaya hidup hidup kampus. kampus. Okey, so kita ada SD dan CL. Okey, Itu tahun 2015 saya last tu. alhamdulillah ingat ya. 2014 last saya. Saya rasa setahun je kot. Setahun je. Saya masuk and then dah tukar kepada SDCL. SDCL. So SDCL adalah sebenarnya kalau di universiti lain adalah HEPA lah. Hal ehwal pelajar. Okey, so kita tahu UniKL tadi Dr. Ida dah mention akademiknya, Dr. Zahan dah mention akademiknya di luar negara dan sebagainya. Kita di UniKL sebenarnya committed untuk memastikan kemenjadian pelajar dari segi akademik dan juga bukan akademik. Okey. So pelajar-pelajar kita cuba gilap potensi mereka dari segi pembangunan kendiri. Kalau pandai akademik saja tidak mencukupi zaman sekarang ni kan? Betul. So kita gilap dari segi apa? Contohnya dari segi komunikasi. Contoh dah ada kat depan ni. Pandai berkomunikasi, pandai berinteraksi, okey. Soft skill dia ada. Dan menjadi seorang yang inovatif, okey, dari segi inovasi, pemikiran yang kreatif macam Afiq dan Amal, kreatif dan kritis, kemampuan yang paling penting cikgu Max kan, menyelesaikan masalah, okey, penyelesaian masalah, dan of course target kita menjadi pemimpin. Okey, tak naklah jadi di bawah saja, kita juga gilap untuk jadi seorang pemimpin. Okey, sebenarnya kita mengambil pendekatan yang kita panggil sebagai holistik. Bahasa Melayu pun holistik sekarang. Kita Google dan bahasa pun di holistik. Sebenarnya menyeluruh lah. Menyeluruh. Holistik itu maksudnya menyeluruh. Yang mana kami percaya apabila kita bentuk atau bimbing holistik, kalau kita ambil sebahagian, nak bimbing bahagian ini saja, tertinggal bahagian yang lain. Betul. Lebih baik kita bimbing secara holistik supaya dia tak dapat sikit-sikit pun okey. Sebab kita ada dia basic. Ya, basic dia ada. Basic tu. Sebab dia level tak sama kan. Masing-masing tidak mempunyai kompetensi yang sama. Okey, kami memastikan pembangunan mahasiswa atau pelajar bermula daripada day one lagi mereka berada di UniKL. Masuk UniKL. Daripada wow. Kita ada wow sebenarnya. Wow tu apa? Welcoming Orientation Week. Okey, minggu orientasi lah. Minggu suai kenal dalam bahasa Melayunya kan. Macam dulu MSR, Minggu Silaturahim. Silaturahim. Zaman saya masuk dulu. Mengeratkan silaturahim. Sekarang kita wow kan dia. Okey, mengorientasikan dia. So pada masa dia masuk je ke UniKL, kita ada kaunselor ya dan juga staff SCCL yang akan memberi panduan. Okey, panduan untuk mengenal potensi diri masing-masing. Okey. Kalau tak kenal diri macam mana kita nak bangun kan? Betul tak? Okey, tadi dah sebenarnya Afiq Amal bagi soalan bocor. Dr. Ida dah sebut tadi. Dia sebut perkataan apa tadi? KL DNA. DNA. Okey, DNA. Sebenarnya kita ada satu formula unik. Formula unik ni ialah satu kerangka pembangunan karakter. Di mana hujungnya kita kena ada UniKL DNA. Afiq ada DNA, Amal DNA, manusia ada DNA, tapi ini UniKL DNA. Okey, nampak dah tahu mereka adalah student UniKL. So apa 4? Dah bocor pula. Tadi Dr. Ida dah sebut nak test sebenarnya. Apa itu DNA? Ada 4 DNA. Yang pertama, apa tadi? Apa tadi? Ada sebut? Tak sebut. Dr. Ida tak sebut tadi. Spices ke? Belum. Lagi. Jawapan seterusnya just spices. Okey, jawab DNA ada 4 ya. Highly competent. Berketerampilan dalam bidang yang diceburi. Dr. Zahan dah mention tadi berketerampilan. Okey. Saya mention pemimpin tadi. Pemimpin kita tak nak pemimpin yang pemimpin sahaja. Dia mesti pemimpin yang altruistik. Betul. Apa maksud pemimpin altruistik? Pemimpin
yang tidak pentingkan diri sendiri. Seorang pemimpin yang humble. niat Unity KL. Hashtag turun padang lah. Macam kita di sini ya, Prof Azan. Okey, dan warga negara mulia dengan semangat pembelajaran sepanjang hayat. Tadi pun Afiq ada sebut diploma, degree, master, PhD dan seterusnya di KL. Yang sepanjang. Okey. So bagaimana pelajar UniKL tu dapat mengenali potensi diri? Saya mention tadi, mengenali potensi diri, sebenarnya kita bagi satu profiling. Yes, betul. Profiling ataupun kata mudahnya kita bagi soal sidik lah. Soal sidik. Daripada soal sidik itu pelajar dapat mengenali sama ada saya ni jenis macam mana. Dia first of all nak tahu kena tahu diri. Kena tahu diri. Kita tahu lah. Ya betul. Kita kena tahu kekuatan kita dan kelemahan kita. Maka kekuatan kita gilap lagi, kelemahan kita cuba untuk perbaiki. Dan bagaimana nak perbaiki kelemahan kita itu melalui spices tadi. Spices tadi. Rempah ratus kita lah. Spices. Okey, formula kita dua formula kat sini. Tadi DNA dan spices. Spices tu bermakna spiritual. Bahasa Melayunya adalah kerohanian. Okey. P-nya fizikal. Bahasa Melayu pun fizikal juga. Kemudian I-nya adalah intellectual. Bahasa Melayu intelektual juga. Kemudian Career, betul. Kerjaya. Kemudian entrepreneur. Emotional. Lepas habis spices. Emotional dulu. Okay, emotional. Okay, emotional dan last sekali S. Kita ada social. Okay. So itu dah. Saya belajar Spices ni daripada 2016. Kiranya tak silap saya lah, Spices ni dilahirkan pada tahun 2016. Okay, betul. Abang betul lagi man. Betul lah aku study pasal ni kan. So betul lah Spices ni memang kita terapkan daripada day one. Day one. Okay. So itulah dia formula yang kedua. Ada 3 formula tapi 2 dulu ya. Dua dulu. Dua dulu lah, itu paling penting kot. Okey Man, macam tadilah kita dah dapat tahu masuknya UniKL daripada Dr. Ida tadi. Okey, dah masuk dah. Yang pertama sekali dia kena lakukan adalah wow. Apa tadi wow? Welcoming Orientation Week. Boleh tengok dekat kita punya YouTube, boleh tengok Welcoming Orientation Week UniKL. Macam campus ada. Ikutlah. Contohlah anda masuk ke business school. Tulis Welcoming Orientation Week Business School. Ada insya-Allah. Kalau yang MIT ada. Kalau yang MIT insya-Allah ada lah. So boleh tengoklah cara kita punya orientasi ya. Itu dia punya orang panggil mungkin sneak peek kot. Sneak peek lah. Dalam orang panggil wow ni kita terapkan tadi UniKL DNA dan juga spices tadi. Juga. Alright Man, soalan yang seterusnya. Okey, soalan seterusnya, apakah contoh-contoh aktiviti pelajar yang dijalankan di UniKL untuk mencapai hasrat formula tersebut? Aktiviti dia apa yang menarik? Aktiviti yang disajikan mungkin ada kepada pelajar aktiviti kita. Tahunan ataupun ada aktiviti tambahan ke. Okey. Banyak ni aktiviti. Saya baca sikit je lah. Saya sebut sikit lah. Yang top lah. Yang top lah. Okey, tadi balik kepada spices seperti saya mention tadi. So kita sebagaimana saya maklum tadi, kita nak lahirkan seorang pelajar yang holistik. So tak adalah dia kalau dia minat kerohanian, dia buat kerohanian sahaja. Dia buat kerja sahaja. So kita ada sistem pemantauan. Okay, di mana kita bagi kuasa kepada MPP, Majlis Perwakilan Pelajar di setiap kampus untuk memantau. Okay, setiap tahun kita akan ada mesyuarat. Mereka tak boleh main redah aja. Kita nak pelajar UniKL ni sentiasa merancang apa yang mereka ingin laksanakan. Tak adalah redah aja kan. Sebab kenapa? Setiap aktiviti melibatkan duit. So perancangan yang rapi sangat perlu dilaksanakan. Ini dengan objektif dia lah. Okay, so dia kena tahu, dia kena make sure apabila rakan-rakan dalam kelab, dalam persatuan membentang untuk melaksanakan aktiviti, ada tak spicesnya. Tak adalah semua buat spiritual sahaja ataupun yang minat sukan buat sukan sahaja. Kita nak dia holistik, maksudnya serba boleh. Dalam satu event muatkan semua tu. Dia muatkan semua ataupun dia boleh buat satu atau dua lah. Okay, yang dia perlu highlight adalah satu atau dua yang major. So kita ambil sebagai contoh yang pertama, kerohanian. Kerohanian, walaupun pelajar melaksanakan aktiviti yang berbentuk keagamaan, for example, mereka akan terlibat dalam menjemput tokoh-tokoh agama sebagai contoh. So di situ walaupun matlamat dia adalah program keagamaan, kerohanian ataupun spiritual, tetapi proses komunikasi berlaku. Kenapa? Apabila
pelajar ingin menjemput tokoh-tokoh tersebut, dia perlu jual. Nak negotiate skill tu kena ada. Betul. Perlu. Maksud tokoh busy kan? Semua orang busy. Nak Communication tu kena nak ada ahli lah. politik ke semua dia nak dia busy. So kita nak make sure pelajar kita tahu macam mana untuk negotiate. Untuk negotiate dan juga untuk meyakinkan kenapa perlu tokoh-tokoh tersebut datang UniKL. Betul. Okay, itu dari segi satu program lah. Dan untuk pengetahuan semua, Dr. Ida sebut tadi tentang added value tambahan. Di UniKL kita ada juga satu program yang kita namakan sebagai Professional Hufaz. Professional Hufaz. Okay, di mana di 13 kampus yang dimaklumkan tadi dengan 140 lebih specializations ataupun kursus-kursus, ada satu elemen yang kita cuba terapkan iaitu menjadi hafiz atau hafizah. Yang ini yang orang panggil apa? Yang added value. Added value. Maknanya pelajar bukan masuk sekolah tahfiz saja untuk berpeluang menghafal Al-Quran. Okey, so kita ada juga menawarkan ulul albab di UniKL. Kalau sekolah kita panggil ulul albab kan. Okey. So ulul albab ni adalah satu program di mana tidak melibatkan kos. Dia tambahan, dia nilai tambah saja kepada dia macam co-curriculum dalam dia setiap minggu pelajar akan buat additional 10 jam. Itu mengikutlah pelajar tu mengikut nak ambil tidak kan. Ya, dan kita latih cikgu tahfiz yang profesional lah. Kita macam saya tak boleh lah nak latih. Datang dari sudut cemerlang tadi. Betul. So cikgu tahfiz akan datang dan dia akan set dengan pelajar ikut kesesuaian masa. Sama ada sebelum waktu kelas, sebelum pukul 8 pagi atau dia buat selepas pukul maghrib, lepas maghrib, lepas isyak. Tengok kesesuaian jadual pelajar. Okey, itu adalah salah satu additional value yang kita ada. Mungkin ramai juga tak tahu tentang ni. Ya, betul. So kalau kita daripada sekolah tahfiz kita sempat menghafal 15 juzuk. Dalam Quran ada berapa juzuk? 30. Okey, 30 juzuk. So dia nak habiskan. Dia kata, saya dah hafal 15 ni. Tapi dalam hati dia okey, contoh dia minat elektronik. Elektronik. Tapi aku kena habiskan. Betul. Dia minat elektronik tapi Quran nak kena jaga juga. So dah start 15 juzuk kan. Okey, dah minat welding. Tapi nak juga menghafal. So boleh masuk UniKL sebab kita ada di samping khusus profesional, kita ada ulul albab. Betul, so itu yang penting. Okey, dan kita tak menekan pelajar untuk mendapatkan persijilan kat situ. Maknanya pelajar akan belajar dengan masa yang ditetapkan dengan guru tahfiz. Okey. Itu dari segi spiritual ataupun kerohanian. Kemudian dari segi fizikal, tahunan sepatutnya setiap tahun kita ada sukan. Sukan dan pelajar supaya ini menjadi platform kepada pelajar untuk sama-sama, sebab kita ada 13 kampus. Betul. Okey, 12 kampus yang menawarkan program profesional ni, mereka tak bertemu pada masa yang sama setiap masa. So dalam satu perkampungan sukan mereka boleh berjumpa. Betul. Dan kita juga tidaklah macam student minat sukan dia main sukan saja tanpa tahu asal usul. Kita sebenarnya ada satu subjek core curriculum. Subjek core curriculum yang untuk pelajar faham tentang pengurusan sukan. Ada. Core curriculum. So maknanya kalau diminat sukan, takkanlah besok nak main je. Umur kita sampai umur certain je boleh main sukan kan. Mesti nak tahu tentang pengurusan. Pada satu cara. Betul. Ada satu masa kita perlu menguruskan. So kita ada program core curriculum yang dinamakan pengurusan sukan. So supaya dia tahu, okey, saya dah pandai main hoki, saya dah pandai main bola, macam mana nak menguruskan tim bola. Betul. So dia boleh masuk kursus pilihan dalam core curriculum. Okey, dalam intellectual pula. Dalam intellectual, bagi contoh tahun 2019 buat pertama kalinya UniKL memasuki pertandingan debat diraja. Debat diraja ni sebenarnya adalah satu arena debat yang sangat berprestij di Universiti Awang. Kita masuk kali pertama masuk. Terus masuk final. Terus masuk final. Betul. Sebab didikan yang dibuat di peringkat UniKL. Kita tak hantar macam tu je. Kita train mereka betul-betul bersedia dan masuk mesti untuk menang. Sebab saya percaya ada yang setengah universiti tu masuk tetapi tak pernah masuk final. Banyak. Sebab final 2 je kan. So kita berjaya masuk ke final. Rezeki kita. Hasil didikan dan juga latihan yang kita berikan kepada student. Itu dari segi bentuk intelektual lah. Dalam bentuk apa tadi lagi, intelektual kita ada career kita ada menyediakan modul-modul untuk memastikan pelajar kita bukan hanya berketerampilan dari segi akademiknya tapi keluar ready
Saya kalau you sebagai employer pun bila keluar, bila nak hire pekerja, you nak orang yang ready. Betul. Yes. Betul tak? So kita latih pelajar kita melalui modul-modul yang berbentuk untuk meningkatkan komunikasi, leadership mereka. Betul. Grooming pun penting. Tengok macam mana grooming. pelajar kita yang berdua ni berpakaian, grooming itu penting, okey. So kita nak cara bercakap, kita buat mock interview, okey, dan kita membuat satu kolaborasi yang baik dengan industri. Industri masuk tengok sesuai ke tidak untuk di hire sebagai pekerja di industri. Okey, ada masa lagi ke? Mungkin ini soalan yang terakhir. Okey, sebelum tu saya juga nak sebut tentang satu projek CSR, UniKL Care, ya, kita ada UniKL Care. Apabila sebut kita tentang TVET, apabila kita sebut TVET, CSR ataupun social responsibility kita berkaitan dengan technical. Okey, kita ada kolaborasi dengan syarikat-syarikat melaksanakan khidmat masyarakat menggunakan ilmu yang dibelajar di UniKL. Apa yang macam mobil tu yang saya tengok ada kita buat bagi bantuan banjir. Bantuan banjir. Itu banjir. Yang paling dekat ni PKP. PKP kita ada. Dan kita ada, kalau you ingat lah, pada tahun 2017 MIMET dia pernah berkolaborasi dengan kerajaan negeri Melaka untuk cruise di Melaka. Itu kena masuk UniKL lah, buat tahu detail. Banyak banyak sebenarnya. Banyak nak dikongsikan tentang program. Banyak. Lagi yang SDCF ni part lah. Banyak lah. Okey, bila dah join program ada program dan sebagainya. Macam dulu di sekolah kita ada tulis satu buku tu, buku kurikulum. Asal datang je program, cikgu tanda tangan dan sebagainya. Mungkin di Kuala Lumpur cara dia lain. Iaitu dinamakan sebagai Jihok. Alright. So sebagai pelajar UniKL ni kami akan dapat Jihok transkrip. Di mana nanti bila dah panggil apa, graduate, ada dapat transkrip graduate dan juga Jihok transkrip. So boleh terangkan tentang Jihok dan bagaimana Jihok dan juga aktiviti-aktiviti pembangunan pelajar di UniKL ni dapat membantu graduan bersaing di alam pekerjaan. Silakan. Okey, terima kasih Afiq. Sebenarnya you dah sebut tadi semua. Jihok adalah satu sistem pensijilan di mana untuk mengiktiraf pencapaian pelajar dalam usaha mereka di dalam bidang co-curriculum. Saya dan Afiq dengan Amal dan Afiq adalah pelajar dan dah memantau. Sebenarnya kita bagi peluang kepada pelajar untuk memantau sendiri apa yang dilaksanakan dalam bidang co-curriculum dalam sistem yang dipanggil Jihok System. Graduate High Order Critical Skills. Dalam bahasa Melayunya, mungkin kalau saya translate, sistem graduan berkemahiran tinggi, critical aras tinggi. Okey, di sepanjang pengajian di semua yang kita sebut tadi, apa dia pergi ISEM, kemudian balik buat aktiviti di UniKL, buat sukan, main sukan, pergi CSR, semua yang dia buat tu, dia sendiri, pelajar itu sendiri bertanggungjawab untuk mengisi dalam sistem. Kalau pelajar tak berapa rajin, tak adalah sistem itu. Rugilah, dia tak boleh claim. Cuma dapat experience yang dia dalam minda dia ada tapi tak ada bukti tunjukkan kepada sayanglah. So sistem ni ada daripada awal lagi kita nak pelajar tahu yang mana bila masuk sebarang aktiviti key in sendiri. Dan of course akan ada pemantauan dari pihak advisor dan juga staff-staff SDCL. Cuma mungkin Amar boleh share ataupun Afiq boleh tunjuk Jihok sistem sebab ada phone. Okey, dalam boleh. Sebab yang ini nak panggil apa, spider web. Bila dia nampak macam mana rupanya, kita bila isi takkan nak senaraikan 500,000 aktiviti itu. Kita summary kan dalam satu diagram. Nampak macam pentagon. Kalau Max kita panggil pentagon lah, spider web. Boleh kita zoomkan kamera. Boleh zoomkan ke Afiq punya spider web. Okay. Ini adalah contoh orang panggil apa, Jihok, orang panggil spider web. So bila nanti dah graduate tadi, boleh dapat transkrip lah. Dia dapat transkrip Jihok transkrip dalam senarai aktiviti yang telah dimasukkan ke dalam sistem oleh setiap pelajar. Dia akan ada satu summary. So kita sebagai employer atau majikan bila tengok kecenderungan ke mana, boleh dapat summary tu, tak perlu dah nak belik 500 line CJ tu, tak adalah, tak ada masa. Dan yang cantiknya tahun ini kita dah tambah baik sistem di mana pelajar boleh monitor dia punya pencapaian dengan melihat macam live lah. Macam kita live, okey, sengit tak saya punya spider web ni? Kalau sengit, saya tahu macam mana nak betulkan. Kena more. Sebab dia dari sini kita nampak. So tak adalah daripada
hari pertama ECC tak tahu apa jadi, hujung baru dapat result. Tak. Betul? Setiap masa, okey hari ni saya nak tengok. Macam contoh tadi yang Afiq tunjuk tadi adalah Amar. Afiq pun boleh tunjuk dia punya. Macam Amar tunjukkan tadi adalah the actual summary aktiviti yang Amar sertai di Universiti Kuala Lumpur. Okay, dan mereka berdua ni satu contoh yang terbaik. Mereka berdua ni adalah pelajar Universiti Kuala Lumpur. Okay, dan pada masa yang sama dengan latihan yang kita bagi pada Amal dan Afiq, mereka telah mendaftar satu syarikat, iaitu syarikat yang melaksanakan event management. Betul. Pada masa yang sama mereka dapat side income di situ. Betul. So itulah kita hasil daripada didikan di UniKL. Sebelum habis dah dapat income sendiri. Okay, dan itulah yang kita hendakkan kepada semua pelajar UniKL. Alright, Aman. Ya, betul. Itu cuba sikit. Peluang. Apabila nak cerita pasal program tadi memang tak cukup paper lah orang cakap. Tak cukup paper. Macam-macam. Macam-macam. Tak risalah cukup panjang. Okey. So kalau nak tahu tentang Universiti Kuala Lumpur, anda boleh tengoklah di UniKL ataupun www.unikl.edu.my. InsyaAllah. Okey, sebentar tadi kita sudah pun selesai dengan daripada Dr. Ida menceritakan tentang daripada pengenalan UniKL, daripada Dr. Zalahan menceritakan tentang apa tadi, Wan? Pasal International ISEP. Yes, dan daripada Dr. Sawani tadi menceritakan tentang jihad ataupun spices, DNA dan sebagainya. Alright. So selepas ini kita akan bersama dengan lagi 3 lagi panel kita. 3 lagi panel kita. Macam tadi kita dah cover part, contohlah part ni kita dah settle, Man. Kita dah settle. Okay. So kita nak cover another part pula. Another part. Okay. So dengan itu saya ucapkan jutaan terima kasih kepada daripada Dr. Ida, daripada Dr. Zalahan dan juga Dr. Sawani kerana berceritakan sedikit tentang UniKL tadi. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. So dengan itu kita menjemput amalan sekarang ni. Kita menjemput iaitu daripada CIL. CIL. CIL ni tak apa. CIL ni. Kita tanya dia apa benda CIL. Okey. Kita ada Dr. Zulhafiz Tajuddin. Selepas tu kita ada daripada mana? Kita ada untuk Teknik Putra. Kita ada TS Haji Muhammad Nasir alias. Ini famous kat sini ni. Famous. Okey. Dan yang terakhir kita daripada alumni iaitu Muhammad Salihan Abdul Safar akan berceritakan ataupun akan mengetahui tentang alumni ni punya section lah. So dengan itu saya menjemput, terima kasih banyak daripada 3 panel kita awal tadi, terima kasih banyak. Okey, yang mana sekarang ni berada di rumah, kita sudah pun selesai 3 orang panggil apa? 3 panel lah, 3 panel yang berceritakan tentang UniKL lah secara menyeluruh. Tapi ni kita nak kira macam dia punya sub-sub dia lah. Okey, dengan itu kita berehat seketika. Kita kembali selepas ini untuk 3 lagi panel kita akan bincangkan di webinar UniKL.
Alright, kembali kita di E-Expo TVET at KPLB. Alright Mas, sebentar tadi kita sudah pun selesai dengan 3 orang panel. 3 orang panel. Kita tahu tentang UniKL. Tentang apa lagi? Apa kos yang ada. Betul. Kita cerita pasal International Office. Betul. Lepas tu kita cerita pasal SDCL. Jihok dan sebagainya. Jihok dan sebagainya. Alright Mas, so sekarang ni kita bersama dengan 3 orang lagi panel. Ya, betul. Yang berada di sebelah kiri saya iaitu Dr. Zulhafiz Zulhafiz Tajudin. Iaitu daripada orang panggil apa, Department CIL. Okey, kejap lagi kita akan tanya. Okey, kita ada daripada Tekno Putra. Kita ada TS Haji Muhammad Nasir alias. Dan yang terakhir sekali kita ada peminat dekat sini. Peminat. Ada. So, daripada alumni iaitu Muhammad Salihan Abdul Syafar. Gafar. So Mal, kita pergi kepada panel kita yang pertama iaitu Dr. Zulhafiz Amal. Zulhafiz. Okey, mungkin Dr. Zulhafiz boleh perkenalkan diri dahulu dan mungkin boleh ceritakan sedikit apa itu CIL di Universiti Kuala Lumpur. Okey, terima kasih Afiq. Yes. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, nama saya Zulhafiz Tajudin. So sekarang ni saya pengarah bahagian perhubungan industri lah untuk Universiti Kuala Lumpur. Jadi fungsi bahagian saya ni sebenarnya untuk menyediakan para pelajar untuk kita panggil market ready untuk industri. Maksud kata apa nama dia, industri tidak perlu lagi untuk start daripada mula untuk train para pelajar. Kiranya nak tahu pasal pelajar tu. Pelajar ni apa yang kami buat di CIL ni, kami menyediakan program yang kita panggil industrialmanship. So industrialmanship ni tujuan dia diadakan untuk memberi pendedahan kepada para pelajar sepanjang dia menjalani program akademik. Maknanya daripada 4 tahun tu, seawal tahun pertama tu kita dah mendedahkan pelajar kepada industri. Betul. Nombor 1 mula-mula kita bagi dia industrial briefing pasal industrialmanship ni. Nombor 2 kita buat profiling, kita nak tengok karakter dia macam mana. Sebenarnya profiling ni kita ambil daripada yang Jihok tadi lah. Jihok tadi. Jadi daripada situ kita tengok karakter pelajar tu sendiri. And then kita buat industrial talk. Para pelajar kita panggil pemain-pemain industri yang terkenal untuk di setiap kampus. Di setiap kampus kita ada bahagian triple IP di mana dia akan menjaga bahagian industry linkages, hubungan industri. Jadi dalam industrialmanship ni sendiri kita ada 13 elemen lah. Jadi kita exposekan pelajar-pelajar tu kepada industri, dia pergi kepada industri selama 2 minggu pada tahun kedua, tahun ketiga 4 minggu, dan yang terakhir tu pergi kepada latihan industri selama 16 minggu. Betul. Jadi dia ada 13 elemen dalam industrialmanship. Jadi kebanyakan elemen ni memang berhubung kait dengan industri dan melibatkan industrial player lah. Jadi dalam bila student ni dah complete dia punya 4 tahun program industrialmanship tu, kita akan anugerahkan dia, kita panggil industrialmanship transcript. Satu lagi transcript selain daripada academic transcript, Jihok tadi. Satu lagi. Ada 3 transkrip. 3 transkrip. Punyalah special unit. Betul. Kiranya macam yang doktor kata tadi, tak payah nak orang panggil train daripada awal sebab kita dah ada sijil tu. Kita dah ada sijil. Lagi satu Afiq dengan Amal, saya nak cerita. Dekat bahagian perhubungan industri ni kita bekerjasama dengan akademi. Betul. Kita memperkenalkan apa yang kita panggil teaching factory. Teaching factory ni sebenarnya kita mempelawa industri, membuka pusat untuk praktikal di kampus yang berkenaan lah. Saya bagi contoh macam BMI, dia ada bachelor in medical technology. Jadi dekat situ ada satu company kita panggil ReadyBAM, di mana dia buka dia punya service center. Jadi yang di supervise oleh orang ReadyBAM tu sendiri. Jadi pelajar menjalani praktikal di dalam makmal tersebut. Jadi apa benda yang ada dekat industri serupa. Jadi quality assurance akan tengok dan benda tu akan dihantar balik kepada industri. Itu yang penting. Yes. Okey, mungkin doktor dah ceritakan tadi tentang industri ya malah. Industri. So sebenarnya adakah
pihak industri dekat luar mengenali Universiti Kuala Lumpur? InsyaAllah. Tu tak lari punya. Okey. Untuk pengetahuan semua, apa nama dia, kita sebenarnya di peringkat UniKL sendiri, kita ada panggil satu jawatan kuasa dipanggil Industrial Advisory Board. So dipengerusikan oleh pengurusi ahli lembaga pengarah universiti sendiri. Maknanya Datuk Dr. Sukiman lah. Jadi di mana keanggotaannya dianggoti oleh ketua pegawai eksekutif dan pengarah urusan syarikat-syarikat yang terkemuka di Malaysia. Jadi dalam ni dia akan memberikan, kita akan berjumpa sekurang-kurangnya sekali setahun, dan dalam mesyuarat ini player-player industri ini akan memberi idea dan penambahbaikan untuk UniKL kekal relevan program-program kita. So di samping itu, sebenarnya mungkin ramai yang tak tahu, setiap program kita tu sendiri kita wajibkan ada industrial advisory. Betul? Maknanya setiap program ni kita ada, katalah program tu program animation. Kita ada industri player daripada industri datang tengok program tu relevan tak dengan masa kini, dengan industri sekarang. Betul. Yang tu is very satu benda yang betul-betul niche untuk program-program di UniKL. Kalau kita tengok selain daripada tu, kita tengok pihak industri juga menawarkan untuk untuk sponsor kita punya hadiah kecemerlangan akademik di mana kita convocation kita. Betul. Seperti anugerah Chancellor, anugerah majlis, anugerah presiden. Betul. Tahun ni sampai berebut nak bagi anugerah Chancellor. Saya pun tak tahu nak bagi kat siapa ni. Saya tengok dulu ada Honda, company besar. Yes, macam Pro2. Betul. Gading daripada aviation industry. So memang alhamdulillah tak menang tangan pula. Itulah pasal. So nak ceritakan kenal ke tak industri dengan UniKL, tak payahlah. Member. Kira-kira dari awal. Okey bang, soalan yang seterusnya bang tadi. Okey. Soalan seterusnya kita, so apakah peluang kami ni lah untuk pelajar UniKL ni untuk mendapatkan pekerjaan lah, seperti yang kita tahu kan. So kita dah ada macam collaboration dengan company-company luar. So peluang pekerjaan tu cerah ke macam mana? Macam dah tahu. Dah cerah, tapi nak tahu lagi nak tahu macam lepas habis belajar ni memang confirm dapat kerja macam mana? Okey, tu satu soalan yang cukup bagus. Kita dah bagi dah belajar macam-macam sertifikat Jadi apa yang berlaku sekarang, kalau kita tengok daripada segi statistik yang telah diterangkan panel sebelum ni. Betul. So kalau kita tengok statistik 2019 punya graduan, itu assessment tu daripada Kementerian Pengajian Tinggi, bukan kita. Bukan kita syok sendiri. Bukan angkat bakul sendiri. Bukan angkat bakul sendiri lah. Kalau kita tengok tu 92.9% pelajar kita berada di industri. Jadi ada sebuah kampus macam UniKL Midi di Ceras, dia sampai 100%. Dia punya kebolehpasaran. Betul. Yang tu kalau kita tengoklah. Jadi kalau industri sentiasa menerima untuk pengetahuan Afiq dengan Amal dan semua penonton ni, untuk walaupun kita dilanda pandemik first half Januari 2020 ni, kita punya para pelajar yang menjalani praktikal hampir lebih daripada 40% yang menjalani praktikal di syarikat-syarikat tersebut diterima terus masuk untuk bekerja. Terus. Macam fikir dah. Macam kita tengok semuanya dibuang kerja tapi berbeza dengan UniKL lah. Lagi satu saya ingin juga menyentuh pasal kita juga mengadakan apa yang kita sebut employability program. Employability program, benda ni dah start lama dah. Saya ingat ada syarikat besar dulu, kalau kita ingat waktu kita cerita pasal bioteknologi, company yang ada yang terkemuka macam Biotech Corp dah buat program employability program di UniKL Mindset di Melaka. Kalau kita tengok juga 3 tahun lepas kita bekerjasama dengan Khazanah Holding untuk program
ni dalam Brite punya program di mana kita pelajar ni menjalani latihan selama 1 tahun lah. 6 bulan untuk latihan industri dan another 6 bulan untuk employability program lah, program kerjaya di mana 95% berjaya. Untuk ni lah. So itulah yang kita tengok dan terkini kalau kita tengok kita ada program penjana. Program penjana dengan perkeso. Jadi rebutlah peluang. Lagi satu saya ingatkan kepada para pelajar sekarang lah, pelajar UniKL. Actually apa yang Albert Einstein cakap, apa nama, every crisis there's an opportunity. Maksud dia kita tak terlalu terfikir pasal contohnya sekarang ni macam oil and gas ni dia ada shaky sikit lah. Tapi kalau kita tengok rubber, glove industry, food industry, IT industry are grooming. So kita kena ubah kita punya minda. UniKL memang dah ajar semua tu. Betul. Jadi kita rebut peluang. Jangan kita terlalu fikir pada satu skop je. Betul. Itu je. Okay, Mal. Tadi dah selesai daripada Dr. Zulhafiz tadi menceritakan tentang industri linkages tadi. Katakan industri dengan UniKL cukup rapat. Cukup rapat. Macam-macam kita tengok tadi. Macam-macam lah. Okay, Mal. Sekarang ni kita ada lagi satu soalan, tetapi ini yang apa panggil apa, special. Yang itu kita gunakan via Teams. Ini platform yang kita gunakan lah Malaysia untuk Universiti Kuala Lumpur. So sekarang ni boleh tak saya memanggil di Teams sekarang ni, which is online. Kita ada alumni kita daripada UniKL Mindset, iaitu Puan Nur Azamiah. Ada ke di talian? Ada. Itu dia. Okey. Assalamualaikum, Puan. Waalaikumsalam. Anda berada di Hot FM, bukan? Okay. So kami daripada webinar Universiti Kuala Lumpur, webinar. So sekarang ni kita sudah pun selesai dengan Dr. Zulhafiz tadi bercerita tentang industri dan sebagainya. Okay, Mas, sekarang ni kita nak bertanyakan tentang alumni daripada Universiti Kuala Lumpur sendiri, Man. Okey, apa ke soalan ni, Man? Boleh cerita sikit lah perjalanan. Perjalanan apa selepas dah bergraduate sebagai UniKL. Dan apakah pengalaman dari segi pembelajaran dan aktiviti yang ditawarkan di UniKL yang dapat membantu Puan dalam industri sekarang? Persilakan. Okey, Assalamualaikum dan selamat tengah hari. First of all, terima kasih dengan opportunity ni panggil saya untuk interview ni. Interview? Kita interview pun. Santai je. Kalau interview lain lah. Kerjaya saya lepas graduate dari UniKL tu, saya ambil diploma masa di UniKL Mindset dan selepas graduated tu saya dapat a few job offers lah. But quite a few after months saya graduated, saya dapat like 2 job offers. But then but both of the company declined my job application sebab dia kata saya overqualified masa tu. So they kind of doubt whether this person nak pursue kerja ke nak pergi study. You know, because the transcript saya masa tu dia kata overqualified. Saya punya results overqualified. So saya tak dapat kerja right after saya habis diploma. So saya pursue degree. So lepas saya pursue degree di UK, alhamdulillah saya balik dari UK 2 bulan 3 bulan lepas tu saya dapat kerja. So sekarang ni dekat UK ke apa? Sekarang saya di KL. Ulu Kelang lah. Okey. So this is my second company lah. Dulu saya kerja with a giant oil and gas company. And now saya with independent oil and gas company from UK. So itulah perjalanan kerjaya saya selepas graduated. Mungkin sebelum ni daripada Puan, mungkin aktiviti-aktiviti yang boleh diceritakan sedikit yang mungkin ada join di UniKL Mindset, yang mungkin aktiviti-aktiviti tersebut orang panggil apa? Dia macam terguna untuk dalam industri yang Puan bidang sekarang. Betul. Saya dulu agak aktif juga dengan extracurricular sebab I'm not into sport sangat, so saya lebih kepada
akademik. Pernah saya join satu NACES, National Chemical Engineering Symposium, where we have all the IPTA and IPTS under one roof. We share our projects. So dari situ is a great avenue actually to expose yourself and kita knowledge exchange kat situ. So that particular activity opportunity it's kata evergreen. You memang boleh apply dalam situasi kerja sekarang lah, because kerja sekarang kita memang kena banyak buat presentation, meeting, lead meeting, MC meeting, and move on from the meeting. You know, we have to have a good outcome from the meeting, and we have to achieve something lah. So pada saya memang UniKL ni dia memang kata terkenal sangat encourage untuk expose the student to outside. It brings a lot of benefit lah, especially in enhancing the confidence, improve the social skill, communication skill, and also apa lagi saya join dulu SAIF, Student in Free Enterprise. So these two pada saya quite significant event di UniKL, because SAIF ni pun kita compete dengan ada IPTA and IPTS. So saya join SAIF tu, UniKL is the first, and we won I think the best rookie. So kat situ it shows that memang UniKL dia sangat encourage dan dia dah sediakan platform-platform untuk student dia shine. Betul lah apa yang doktor kata tadi, kita dengan industri cukup dekat, cukup rapat. Itu ada bukti dia. Yes, this is because UniKL is equipped with a good lecturers, experienced lecturers, and the openness of the lecturers somehow welcome and encourage the student to to have two-way communication consistently. Betul. It's not just theory, too much than theory. In UniKL kita balance, right? Theory and practical. So masa saya di UniKL memang saya rasa saya buat more hands-on things. Yes, betul. Then I do my theory reading. So bila saya di degree, saya have a lot of that kind of theory reading, and it's the other way around lah masa di UK. So yes, and UniKL menyediakan equipment yang up to date. Betul. Memang kita bila kita dalam company kita boleh propose. Boleh pakai. Itu yang paling penting. Boleh. So we are knowledgeable. Yes. Ada juga we are knowledgeable. We are knowledgeable. Ya kan UniKL tu. So itulah traits student UniKL ni saya rasa. And student UniKL ni dia tahu mana hala tuju dia nak pergi sebab dia dah exposed to industry kan. So as compared to my friends yang di IPTA, sebab saya buat diploma, yang rakan-rakan saya kebanyakannya buat matrikulasi. So di matrikulasi dia tidak nampak jalan untuk degree dia nak ambil. Betul. Buat particular field dia nak masuk. Betul. So I somehow become the advisor to them, So you learn this, you can apply in this, for example chemical or electrical engineering or mechanical engineering. Yes, betul. Okay Mal, macam yang Puan share sebentar tadi, apa yang kita tadi dah cakap hands on dan sebagainya, bukan kita tipu. Alumni pun sendiri. Alumni cerita. Dah cerita dah pun, dah cerita dah. So terima kasih banyak iaitu daripada Via Teams kita, daripada UniKL Mindset sebelum ni. So terima kasih banyak daripada Puan Nur Azamiah. Terima kasih banyak kami di webinar Universiti Kuala Lumpur. So inilah kami semua berada di Dewan sekarang ni. Terima kasih kerana menjemput saya. Thanks for your time. Okay, thank you so much. InsyaAllah jumpa lagi. Ingat Mira Pizza. Okay, Mal. Okay, seterusnya. Okay, untuk soalan yang seterusnya Mal, kita terus menjemputlah Haji Nasir ataupun TS Haji Nasir kita untuk kita bertanyakan soalan tentang Teknoputra. Teknoputra ni? Apa Teknoputra? So baiklah. Kita beralih kepada topik keusahawanan. Macam tadi kata entrepreneur kan? Entrepreneur. Alright. So Amal, soalan dia? Okay, soalannya kita nak tanya apa visi dan misi UniKL ni adalah untuk menjadi universiti teknikal keusahawanan yang terkemuka dan melahirkan tekno usahawan yang bertaraf
global. Sampai global. Tak apa, jangan risau. Jenasi ada. So kita nak cerita sikit bagaimana visi dan misi ini boleh direalisasikan di UniKL? Adakah UniKL mempunyai program keusahawanan untuk melahirkan usahawan di kalangan graduat? Yes. Okey. Terima kasih Hafiz dan Akmal. Sebelum tu saya ingin mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh to all the audience yang berada di dalam dewan dan juga di luar. Okey, memang satu UniKL memang mempunyai visi dan misi yang amat jelas, iaitu untuk seperti mana yang telah ditanyakan tadi. Saya dalam bidang Teknoputra. Teknoputra ni adalah satu jabatan di dalam UniKL yang memang fokus kepada untuk melahirkan usahawan. Dari kalangan pelajar dan juga alumni UniKL. Kami mempunyai Secretariat Office di 12 campuses UniKL yang mana mereka memainkan peranan menyampaikan sebagai mediator apa yang telah kami arahkan, susun atur, dan mereka akan jelaskan di peringkat institut. So kita juga mempunyai kita punya visi dan misi yang clear. Sebab itu pelajar-pelajar UniKL kita telah terapkan 3 main modul yang wajib mereka ikuti, baik mereka di peringkat diploma ataupun degree. Subjek-subjek seperti Introduction to Entrepreneurship, Technopreneurship dan juga Innovation Management. Ini adalah 3 main subjek yang wajib pelajar-pelajar ikuti. Because kita nak melahirkan minda usahawan. So that's why kita kena make it clear. Mereka faham apa yang mereka pelajari. Tapi yang cantik sekali di peringkat Teknoputra ni, kita telah mengadakan satu program yang kita panggil Genesis. Genesis. So Genesis adalah satu program pembangunan keusahawanan yang berstruktur khas untuk para pelajar UniKL. Yang dimulakan sejak tahun 2015. Genesis bertujuan untuk melahirkan seramai mungkin usahawan di kalangan graduan UniKL yang mampu membuka peluang perniagaan kepada masyarakat. Mereka bukan hanya untuk create bisnes untuk diri mereka, malahan yang dia cantiknya punya word, the beautiful word tu, we are creating the opportunities. Itu dia yang kita mencipta peluang. Kan kelebihan Genesis ini iaitu buka peluang untuk menjadi usahawan atau keusahawanan. Ataupun kita punya target tekno usahawan. Sebab kenapa kita tekno usahawan? Sebab Universiti Kuala Lumpur ni kita ada 12 kampus yang mempunyai different specialties, daripada utara sehingga selatan, daripada produk marine, daripada IT punya program, udara, seterusnya di peringkat selatan tanah air di about the logistik. So mereka akan menjadi usahawan di dalam bidang mereka. Mereka tidak keluar daripada ekosistem tersebut. So that's why kita target adalah tekno usahawan, peringkat global. Malahan kita telah kita punya pelajar-pelajar yang telah menonjol di peringkat global. Salah satu contohnya Ikhwan, yang mana mereka telah mendapat permintaan untuk melakukan servis di peringkat di negara Zimbabwe, for example. Di dalam negara memang dah ada 3 ataupun 4 state yang memang memerlukan kepakaran beliau, iaitu fokus di dalam bahagian agriculture, di mana saudara Ikhwan itu menjalankan perniagaan dalam bentuk servicing. Dia servis kepada agriculture, iaitu menggunakan drone, teknologi drone. So dia menggunakan drone digunakan untuk menabur baja dan kacau dan untuk bidang agriculture lah. Okay. So kita melihat pula kelebihan Genesis ni, dia untuk memahami dia, kita kena ikut dia punya flow dia. Dia tak boleh terjun macam itu je. That's why kita kata satu bidang yang berstruktur, di mana pelajar-pelajar dalam peringkat awal memasuki ke Universiti Kuala Lumpur, kita kumpulkan mereka, kita jadikan mereka sebagai Genesis Community. Genesis Community ini adalah sebab tu
kelompok pelajar-pelajar yang mempunyai idea berkenaan dengan usahawan. Betul. Yang berminat untuk menjadi usahawan. Betul. Jadi kita grupkan mereka dalam satu grup dan kita train mereka. Train mereka dan kita walaupun kita nampak usahawan tu nampak macam mudah. Macam kita tengok sekarang ni ramai hasil usahawan yang macam cendawan tumbuh. Ada saja. Ada saja. During COVID time for example. Oh, lagi-lagi COVID ni memang cukup COVID lah. Time kita amat terperanjat. Yeah. Kita salah satu kita punya pelajar telah menghasilkan pendapatan sebanyak RM90,000. Betul? Mesti. Dalam hanya masa 3 bulan. 3 bulan. COVID tu. COVID. Yes. And then Yes. pelajar tersebut pakai idea dan bidang pelajaran yang dia ikuti di dalam program di Universiti Kuala Lumpur, pakar di bahagian IT dan dia pakai kepakaran IT untuk melakukan proses marketing. Yes, betul. Because dia market and then market sebagaimana dia menggunakan platform IT tu, tersebut. Betul. Pakai media sosial seperti Instagram, Facebook dan sebagainya. So tidak mustahil. Tidak mustahil. Mungkin apabila dalam jangka masa 3 bulan dia terus boom. The businessnya sehingga saya ingat menjadi tular di media masa. Betul. Mungkin tadi Haji Nasir dah ceritakan tentang orang panggil apa? Bisnes-bisnes yang dilakukan oleh pelajar kita maupun alumni. Boleh ceritakan sedikit mungkin daripada pihak Universiti Kuala Lumpur, apakah panggil apa bantuan ke apa ataupun dorongan dan sebagainya bagi kita punya pelajar-pelajar yang contohlah sekarang ni belajar di Universiti Kuala Lumpur, sedang buat bisnes dan mungkin alumni yang sudah pun selesai di Universiti Kuala Lumpur, adakah bantuan-bantuan daripada Universiti Kuala Lumpur tu, apakah jenis bantuan tu? Okey, apa tu soalan yang cantik juga. Sebenarnya soalan pertama pun belah habis lagi, tapi kita sulamkan sikit. Okey, peranannya Universiti Kuala Lumpur adalah amat jelas. Kita melakukan kontak berhubung dengan kita punya alumni. Walaupun alumni telah keluar daripada Universiti Kuala Lumpur, kita still mengikuti perkembangan perniagaan mereka dan kita pastikan bahawa mereka sustain di dalam perniagaan mereka, kerana ini juga adalah salah satu tujuan MARA, because MARA pun fokus kepada untuk sustaining the existing player. So bermakna Tekno Putra kat sini kita bukan hanya fokus kepada Genesis, mana pelajar yang masih belajar di dalam UniKL, kita juga melakukan khidmat nasihat kepada alumni-alumni kita yang telah keluar daripada universiti. So kita telah juga mengadakan satu sistem, makna kita monitoring sistem, bukan hanya kepada Genesis, malahan kepada pelajar kita yang telah tamat belajar. Betul. Di mana pelajar ni kita nasihatkan mereka supaya key in sendiri data ataupun pendapatan mereka, perniagaan mereka, type of perniagaan mereka di dalam sistem yang telah kita wujudkan di dalam UniKL. Because kita juga ingin memastikan bahawa again, makna mereka sustain. So apakah nasihat yang mereka perlukan daripada pihak kita? Di pihak Tekno Putra juga dalam membantu mereka, kita mengadakan klinik Tekno Putra. Kita adakan pada setiap hari Rabu. Ini tidak hanya khusus kepada pelajar-pelajar. Ini juga kita fokus kepada alumni. Kita juga telah membantu usahawan kita, alumni kita berhubung dengan pihak MARA dan juga ada agensi untuk mempertingkatkan lagi and enhance bisnes yang telah mereka lalui. For example, terbaru ni kita membantu hubungkan kita punya alumni dengan pihak MARA. Mana secara tak langsung dalam hubungan ini pihak MARA nampak jelas apakah peranan Tekno Putra. Ya, sekiranya kita dah melahirkan. Bermakna kadang-kadang pelajar ni dah ada perniagaan, tapi dia perlukan lagi suntikan untuk enhancekan perniagaan tersebut. Jadi dalam usaha yang telah kami lakukan, a few pelajar-pelajar kita telah mendapat suntikan daripada pihak MARA dan terima kasih pihak MARA. Dan terbaru ni ada lagi dengan COVID-19, kita pun berterima kasih juga dengan COVID-19 punya story. Ada pro and cons. Ada pro and cons lah. Kita nampak daripada Tekno Putra ni, kita nampak dari segi positif. Betul. Mana adanya inisiatif penjana. Mana itu yang peruntukan yang kerajaan telah salurkan. Ada suntik lagi. Supaya mereka ni survive
Dan malahan the newcomer pula diberi latihan. Latihan. Secara jelas untuk mereka memperdalami ilmu di dalam bidang digital, digitalization. Sebab kalau zaman sekarang ni memang semua bisnes kita tak boleh ketepikan penggunaan platform e-commerce. Betul, e-commerce. So kita pun mengucapkan tahniah kepada agensi kerajaan yang menyalurkan bantuan keuangan tersebut lah. Yes. So itu. So itulah dia. Saya macam betul juga apa yang okay, betul Mal, sebab COVID-19 ni dia ada pro and cons. Betul lah apa yang Tuan Haji Nasir kata tadi. Sebab dalam masa yang sama waktu COVID ni lah banyak sebenarnya bisnes-bisnes yang telah dibuat. Yes, betul. Lagi-lagi mudah online lah, online. Kalau kita tengok lagi-lagi yang buat hustler motivator consultancy tu. Okey, Mal. Terusnya untuk yang terakhir daripada panel kita iaitu Muhammad Salihan daripada Alumnipreneur. Itu dia Mal. Okey, soalan yang pertama Mal, silakan. Mungkin boleh ceritakan serba sedikit tentang latar belakang tuan dan juga bisnes tuan lah. Nanti kiranya daripada alumni lah kan. Alumni lah. Okey, terima kasih. Saya Muhammad Salihan Abdul Ghaffar. Berasal dari Mersing, berumur 29 tahun. Okey, daripada Unique LMIMAT. KL MIMAT dan dah grad dalam 4 tahun dah. 4 tahun. Okey, saya mengambil diploma Ship Construction and Maintenance dan degree Naval Architecture and Shipbuilding. Okey, dengan apa yang saya bisnes sekarang ni semua berkaitan dengan marine lah. Bisnes yang saya lakukan sekarang ni boat building and production dan boat service melibatkan pelancongan. Itu saja. Sebab seperti semua orang tahu lah, di Unique LMIMAT berada di Lumut Perak. Lumut Perak. Seperti yang semua dah tahu, Unique LMIMAT ni dia punya orang kata main specialization ni adalah marine. So macam dengan Tuan Salihan tadi, dia dah membuka bisnes. Kiranya boleh kongsikan sewaktu membuka bisnes ni, sewaktu sedang belajar ataupun sudah menjadi alumni baru start buka bisnes tu. Okey, saya berkecimpung dengan dunia bisnes ni daripada start belajar lagi. Dan waktu diploma ke degree? Diploma lagi. Daripada awal. Tapi tidaklah secara langsung. Secara langsung lah maksudnya. Jadinya dipupuk oleh ibu bapa dan sentiasa beri nasihat lah daripada suruh. Sebelum saya belajar ni, ibu bapa saya berpesan, dia cakap, pergi Unique LMIMAT ni, dia cakap. Berkaitan dengan marine. Mula saya terfikir, dia cakap, kenapa Unique LMIMAT ni? Dan saya tengok ada pembuatan bot. Jadi saya patut pergi ke sana. Sebab saya dah ada ayah saya dia ada experience kecil lah untuk pembuatan bot fiber. Jadinya tinggal saya untuk uruskan dan menambah baik. Enhancing. Dan dalam masa yang sama, saya ni duduk di dalam kawasan pelancongan. Jadinya saya berfikir untuk membuat satu bisnes yang lain, iaitu boat operation. Boat operation, okey. Boat operation ni melibatkan pelancongan, iaitu island hopping, orang ke pulau-pulau. Betul. Dan itu salah satu tu memang orang pakai memberikan keuntungan. Betul, sebab sekarang ni COVID ni, saya nampak sekarang ni banyak orang pergi cuti. Pergi Terengganu, Terengganu, pergi macam-macam lah, tempat lah, pulau perhentian dan sebagainya. So maknanya tadi pada Tuan Salihan tadi, kiranya dah orang panggil apa, memenuhi ibu bapa punya orang panggil apa, mimpi lah, dreams lah kat situ kan. Okey, mungkin boleh sharekan sikit kiranya tuan punya apa panggil bisnes ni di mana, ataupun boleh share sikit kalau nak contoh ke dapat apa panggil apa, dapat diskaun ke Universiti Kuala Lumpur punya pelajar kan. Silakan. Okey, main bisnes saya di Mersing. Okey, untuk boat building memang saya ada yacht sendiri. Membaik pulih boat sendiri, dan boat resort yang lain. Okey, untuk aktiviti island hopping dan pelancongan ni memang saya buat di Mersing juga. Mersing Johor. Untuk hari Jumaat, Sabtu dan Ahad. Sekiranya daripada Unique KL ke ada nak buat aktiviti apa. Mungkin boleh BMTP lah. Boleh BMTP lah. InsyaAllah cuti hujung tahun harap approve. Harap approve. Asal motivator consultancy.
Okay, so terima kasih banyak daripada Tuan Salihan sebentar tadi Mas. Okay. Yelah, popular Mas sebenarnya. Popular. Lagi yang hari tu yang baru balik Sabah dan sebagainya kena kuarantina. Kuarantina. Pergi bercuti ni lah kan. Adalah orang tu. Okay, so itulah dia rakan-rakan kita ataupun tim-tim alumni kita yang kita boleh kongsikan lah Mas. Tadi kita dah bersama dengan Dr. Zulhafiz tadi. Bercerita tentang kita dengan industri ni Mas. Sebenarnya sangat-sangat dekat. Betul lah apa yang macam yang sekarang ni saya tengok kawan-kawan saya. Ini sikit perkongsian lah. Rakan-rakan saya ni mana yang ada masuk sebuah syarikat. Tetapi syarikat tu tahu pelajar UniKL nak datang interview. Kiranya dia hold untuk institut lain-lain. Apabila pelajar kita masuk, dia terus serap. Saya tak fikir dia punya aura UniKL kan? Okey, terus. Di situ betul. Ini cerita betul lah. Saya boleh kongsikan sebab apabila macam dulu pun saya internship di Medan Prima TV3. Dia kata, okey, awak universiti mana? UniKL. Oh, UniKL kat Kampung Baru. So dah well known. Industri dah tahu. So macam Amal dulu internship dekat mana? Saya di Nera, telco punya telco punya company lah. Biasa-biasa lah. Bukan biasa-biasa lah. Kau nak lawan aku juga lah. Okay, so itulah dia. Kita dah berkongsikan first step lah Mal. Yang paling penting kena masuk UniKL. Selepas tu barulah boleh tahu tentang pergi ke negara. Ke ISEM International, ISEM. Dan bila sewaktu belajar dekat sini kita ada apa tadi aktiviti kita menggunakan apa tadi? Kita ada apa Jihawks. Jihawks. Dan selepas itu kita dengan industri ni cukup dekat ke? Cukup dekat. Dan yang paling penting kita dekat sini Universiti Kuala Lumpur kita melahirkan entrepreneur. Macam kita dah ada daripada tuan tadi. So kiranya di Universiti Kuala Lumpur ni kita cover semua. Tak kisahlah orang tu, contohlah orang tu saya ni minat apa, saya tak tahu nak minat apa dan sebagainya. So jangan risau. Boleh pilih? Boleh pilih. Macam tadi ceritakan tentang Umar Albab. Contoh sebelum ni daripada Sekolah Tafiz dan sebagainya. Jangan risau, kiranya contoh dalam minat IT ke, elektronik ke, chemical engineering ke dan sebagainya. Di UniKL anda boleh sambung kos tersebut dan juga boleh sambung balik anda punya pengajian. Yang itu tadi Aman. Alright. Apa yang menarik? So, kita sudah pun selesai. Kita berada di hujung rancangan. Sebelum tu kita ucapkan jutaan terima kasih kepada panel-panel kita pada hari ini. Iaitu daripada awal tadi. Daripada awal tadi dah. Mesra kita ada siapa tadi Man? TS Dr. Eda Nadirah binti Roslin. Dan selepas tu kita daripada UIO. Kita ada Dr. Zalhan Muhammad Zain. Dan daripada SDCL Man, kita ada Dr. Tuan Salwani tadi. Okey Mas, seterusnya. Seterusnya kita ada from CIL Dr. Zulhafiz Tajuddin. Terima kasih banyak kerana mengkongsikan info-info menarik. Info yang menarik. So terima kasih juga daripada Tekno Putra. TS Haji Muhammad Nasir alias. Ya, dan yang terakhir sekali iaitu kita punya alumni kita iaitu Muhammad Salihan Abdul Ghaffar. Yang tidak lupa juga Mak tadi yang dalam tim tadi. Iaitu Puan Nur Azamiah. So terima kasih banyak kepada panel-panel kita pada pagi ini. Terima kasih banyak. InsyaAllah kepada yang sedang menonton sekarang ni mungkin sebelum ni knowledge anda ataupun pengetahuan anda tentang UniKL maybe zero. Sekarang ni mungkin dah tahu sikit lah. 60%, 80% tu dah ada. InsyaAllah boleh mendaftarkan diri di portal mana www.unikl.edu.my. Dan sekarang ni mungkin yang sedang tengok di Facebook dan sebagainya, jangan lupa apa Mal? Jangan lupa like. Jangan lupa share. Yes. So insyaAllah kita punya program pada hari ini akan berakhir pada 5 petang ataupun 6 petang ini insyaAllah. So insyaAllah kita berehat seketika. Kiranya sekejap lagi kita akan ada slot lain dan sebagainya lah. Okay, so kita berehat seketika. Terima kasih daripada saya Afiq Kamal. Dan saya Amar Bani. Kita jumpa lagi di ES40 KPLB. Assalamualaikum.